أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat kesyukuran itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-234, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika. Perkataan wujdanika, jadi dalam kitab saya ni dia ada sedikit kesilapan dari segi ejaan dan dari segi baris juga. Jadi yang betulnya ala adami wujdanika lahu wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi. Kalam hikmat yang ke-234 ni agak tinggi sikit lah. Apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha musi kalam hikmat yang ke-234 ini mengenai suatu kedudukan yang agak tinggi sikit dalam dunia tasawuf. Tapi tak apalah, sekalipun kita mungkin tak sampai situ tu, paling tidak kita faham. Kita faham ilmunya, kita faham maksudnya. Manakan tahu, mudah-mudahan satu hari Allah Ta'ala nak beri hidayah, beri taufik kepada kita sehingga kita dapat mencapainya. Manakan tahu. Jadi paling tidak kita tahu dulu apa sebenarnya perkara ni. Jadi saya beritahu bahawa apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat ini agak hal yang agak khusus sikit lah. Baik, apa maksudnya? Baik, intipatinya saya nak beritahu dulu sebelum kita terjemah kalam hikmat ni. Apa benda yang Syekh Ibn Atha nak beritahu menerusi kalam hikmat ni, biar kita tahu dulu perkaranya, apa yang nak diberitahu tu. Nanti bila kita baca terjemahan, nampaklah maksud dia tu. Baik, poinnya
Intipati yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' Menusi Kalam Hikmat ini ialah mengenai orang yang dikatakan sudah sampai kepada Allah. Yang mana bila seseorang tu dikatakan sampai kepada Allah, maka dia tak nak benda lain lagi dah. Itu benda yang nak beritahu. Jadi di sini Syekh Ibn Atta' nak beritahu tentang keadaan orang yang sampai kepada Allah, iaitu orang yang hatinya tak tengok ke lain lagi dah, tak nak benda lain lagi dah. Itu kenyataan. Dengan erti sekiranya ada seseorang yang mengaku dia ni ahli ma'rifat, ataupun dia rasa dia ni orang yang bermakam tinggi, sudah sampai kepada Allah dan sebagainya, tapi berlaku pada diri dia itu lain daripada yang dimaksudkan tadi itu, itu tanda bahawa dakwaan itu, perasaan itu, pengakuan itu batil, tak betul. Jadi baik, apa yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu di sini? Terjemahannya, keinginan, yakni keinginanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah. Keinginan kita ni supaya sesuatu yang lain dari Allah. Sesuatu yang lain dari Allah ni banyak. Ada benda yang batil, ada benda yang hak, ada benda yang tidak dikehendaki, ada benda yang dikehendaki. Tapi semua itu tetap dinamakan sesuatu yang lain dari Allah. Hak yang batil itu apa benda? Seperti maksiat, sifat-sifat yang buruk, semua tu keinginan-keinginan kita terhadap perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara kecenderungan hati kita terhadap perkara-perkara yang dicela dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang lain dari Allah dan buruk benda tu. Dan ada juga sesuatu yang dikira lain dari Allah, tapi benda tu benda molek, benda baik. Seperti apa? Seperti takwa dan tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan takwa, tingkatan-tingkatan iman. Iman kita ni banyak tingkatan. Hak asas sekali orang panggil tasdik. Kita percaya. Kalau orang tanya, percaya. Tapi kepercayaan kita tu tidak menimbulkan satu zuk dan rasa dalam hati. Tak sampai darjah tu. Tak sampai ke darjah kita merasai kemanisannya, merasai kebenarannya. Tapi percaya tu tak percaya. Tasdik. Dinamakan iman tasdik, iaitu iman yang mana kita percayakan kepada sesuatu itu berdasarkan dalil yang terang dan nyata. Kita percaya adanya Allah. Mana dalil? Alam ni lah. Makhluk ni. Takkan ada makhluk kalau tidak ada pencipta, Khalik-nya, penciptanya. Cukup meyakinkan kita bahawa ada Allah Ta'ala yang mencipta seluruh alam ni dengan berdalilkan kepada alam. Kita percaya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Percaya. Dah percaya ke mana? Percaya atas dalil alam ni ada. Dan tarafnya makhluk diciptakan. Berarti bila makhluk ada Khalik, ada tukang cipta dia tu, ada tukang buat dia tu. Jadi nak buat alam ni, kalau tak ada kudrat, tak ada kekuasaan, tak boleh nak buat. Akal kita tak boleh nak terima nak buat sesuatu bahawa tukang buat tu tak ada kudrat. Jadi oleh kerana alam ni sudah ada, maka membuktikan adanya pencipta dia tu, maka pencipta dia tu sudah tentu memiliki sifat kudrat, kuasa, boleh buat. Akal kita tak boleh nak terima dalil akal kita ni bahawa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni, dia tak ada kudrat, tak boleh nak buat, tak ada kemampuan. Dah nak buat ke mana, tak ada kemampuan. Jadi akal kita terima dengan yakin. Bila kata Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, memang kita terima, kita tak nafi benda tu. Dalil sangat terang atas kewujudan alam ini, menunjukkan kepada kewujudan Allah.
Dan dia bersifat maha kuasa dan macam-macam lagi lah. Terang dan nyata, tak ragu. Tapi keyakinan kita tu tak mari dalam kehadiran hati kita tu, tak mari. Bila orang tanya, memang kita jawab dengan yakin, adanya Allah, dia maha kuasa. Tapi dalam lubuk hati kita tu tak mari sekarang. Tak mari ke mana? Tak hadir. Bila berlaku kejadian apa-apa, kudrat Allah Ta'ala tu kita lupa. Bukan tak percaya, lupa. Bila berlaku terjadi itu dan ini, terlepas dalam ingatan kita tu tak mari benda tu. Tak mari sekarang. Tapi bila tanya, mau percaya tak kepada Allah Ta'ala? Percaya adanya Allah. Dalil yang terang. Percaya tak Allah Ta'ala maha kuasa? Maha mengetahui. Percaya, dalil yang terang. Tapi dalam kenyataan hidup ni tidak hadir dalam hati kita. Itu orang panggil iman tasdik. Dan itulah iman kita hari ni. Jadi iman ini ni, bila dipupuk, bila hati manusia ni dijernihkan, dibersihkan, dia akan meningkat iman dia tu. Dia akan meningkat iman dia tu menjadi iman yang disebut dalam istilah tasawuf sebagai imam syuhud. Dan syuhud ni pun di banyak tingkatan dia. Hati mula teringat, mula terasa. Bila berlaku sesuatu Allah, kehendak Allah, berlaku dengan kudrat Allah. Bukan sekadar percaya, tapi bila berlaku kejadian tu, dihadir dalam ingatan kita. Serentak. Tu orang panggil iman syuhud. Cuma syuhud ni, maksud syuhud tu apa benda? Hati kita ni hadir, ingat, terasa. Yang sebelum ni tak ada perasaan tu, tapi keyakinan tu ada. Dalilnya bila berlaku apa-apa, kita terlupa kepada kudrat Allah, terlupa kepada kehendak Allah. Tapi kalau tanya balik, budak percaya tu? Percaya. Dalil tu kan, budak percaya Allah maha kuasa? Percaya. Tapi bila kenyataan berlaku, tidak mari, tak hadir. Tapi bila keyakinan kita tu mula tumbuh dalam hati, hadir, berlaku apa-apa, terus teringat Allah dengan kehendak dia berlaku. Berlaku dengan kuasa dia, mari lalu. Sebati dah tu. Itu panggil iman syuhud. Jadi itu tingkatan-tingkatan. Saya nak beritahu iman ada tingkatan. Takwa pun ada tingkatan. Dan sebagainya. Jadi semua benda-benda ni masih dikira sesuatu yang lain dari Allah. Tapi benda ni benda molek. Benda molek. Jadi sekarang sesuatu yang lain dari Allah ni, ada yang benda yang buruk, benda yang negatif, ada yang positif. Ada yang benda yang tidak dikenaki, ada benda yang dikehendaki. Tapi semuanya tetap dikira sesuatu yang lain dari Allah. Nak faham kalam hikmah ni, kita kena faham mukadimah ni dulu. Baik, maka kata Syekh Ibn Atta, keinginan kita ni supaya sesuatu yang lain dari Allah Ta'ala tu tetap bersama kita ni, keinginan kita tu adalah benda dari segi tasawufnya, benda tu tak berapa molek. Sekalipun hak kita nak tu merupakan benda tu benda molek, tapi dari segi tasawuf benda tu dikira benda tak berapa molek. Kata Syekh Ibn Atta, itu sebagai bukti bahawa engkau belum betul-betul melihat atau sampai kepada Allah. Contohnya ke mana? Contoh, nak khabar bahawa sesuatu yang lain dari Allah ni. Contoh hak molek, hak baik. Kita dalam sesetengah keadaan diberi perasaan khusyuk dalam ibadah, sehingga kita ibadah tu betul-betul terasa kita mengabdikan diri kepada Allah. Ada hari-harinya kita dapat begitu. Tapi ada kalanya perasaan tu kadang-kadang dia menghilang. Kita tidak merasai kemanisan seperti itu kadang-kadang. Dia mari dan pergi. Itu memang tabi'i kepada ahwal, memang seperti itu. Jadi hari manis, lazak kita buat ibadah. Kadang-kadang kita semayang rakaat yang banyak, rasa sekejap aja. Tapi hari benda tu hilang, nak lepas 2 rakaat pun rasa berat. Kadang-kadang. Ini berlaku perubahan-perubahan ini. Itu ihwal. Dan benda tu baik, bukan tak baik. Tapi bila kita ada sikap keinginan supaya hak kita rasa hak sedap tadi tu kekal dengan kita, rupanya hak tu tak molek dalam tasawuf. Kita dapat khusyuk tu molek, tapi keinginan kita supaya kekal dengan kita semua tu, hak tu tak berapa molek dalam tasawuf.
Tak berapa molek. Maksudnya bahawa kita ni perjalanan kita baru sekerat jalan. Baru sekerat jalan. Tak sampai ke destinasi lagi. Jadi kalau kita mendakwa kita ni sudah sampai kepada Allah, tiba-tiba hati kita berpaut dengan keadaan-keadaan tadi, tu tanda. Maksudnya tak sampai. Tanda tak sampai. Itu Syekh Ibn Atta nak khabar kita gitu. Jadi sebelum ni, kalam hikmat sebelum ni, Syekh Ibn Atta beritahu kepada kita bahawa kalau kita menginginkan benda-benda tadi tu kekal dengan kita tu, itu sebenarnya benda yang buruk pada kita lah dari segi perjalanan tasawuf ni. Benda ni bukan dosa, cuma kemajuan tu tak meningkat. Ibaratnya beginilah, kita periksa boleh makan 60, tapi kita rasa nak 60 tu lah ambuh dah. 60 tu sekadar tu sakut situ je lah, dah naik lah makan 70, makan 80, dah pergi lah, dia pergi ke 70 tu je lah, 60 tu je lah. Begini juga. Jadi perasaan-perasaan tadi tu sama ada berupa zauq, rasa manis, rasa lazat, rasa yakin, rasa tenteram, zauq, atau ilmu. Allah Ta'ala beri kepahaman, beri keingatan, beri kedalaman, memahami sesuatu perkara secara orang lain tak boleh faham, dia boleh faham. Ataupun diberi sesuatu hal yang aneh-aneh luar biasa. Semua ini merupakan pemberian Allah Ta'ala hak molek. Bukan tak molek, tapi bila kita terikat dengan benda-benda ni jadi tak molek. Jadi tak molek. Jadi sebab tu Syekh Ibn Atta kata sini, keinginanmu supaya tetapnya sesuatu selain dari Allah tadi tu. Kalau hak buruk, hak tu tak masuk senarai dah. Hak molek-molek ni, benda-benda hak saya beri contoh tadi tu, dengan mari perasaan keikhlasannya, khusyuknya, kadang-kadang mari keyakinannya, mari ingatan yang kuatnya kepada Allah dan sebagainya. Itu hal-hal yang baik dalam diri kita ni. Mari keyakinan yang bulat, yang betul-betul yakin kepada Allah. Sehingga kadang-kadang keyakinan kita tu, dengan sebab keyakinan kita tu Allah Ta'ala beri memperlihatkan kepada kita benda-benda yang luar kita jangkaan kita. Alamat Allah Ta'ala nak beri sesuatu yang aneh ni, diberi keyakinan, diberi keyakinan yang bulat. Dan ini adalah zauq perasaan, bukan benda boleh buat-buat. Ini mari yakin. Siapa masa diberi alamat tu, kadang-kadang berlaku benda kita tak jangka-jangka. Benda tak jangka-jangka. Sebab tu Allah Ta'ala melayang kita ni berdasarkan keyakinan kita. Dah dari mana semua ni? Daripada dalil hadis. Ada disebut dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, adalah menurut keyakinan hamba-Ku terhadapku. Apa artinya? Allah Ta'ala melayani kita ni menurut qada keyakinan kita. Dan keyakinan kita tu bukan benda boleh buat-buat, dikurniakan Allah. Saya nak bagi contoh macam mana Allah Ta'ala melayani kita ni menurut qada keyakinan. Dan benda ni bukan boleh reka-reka. Benda dikurniakan. Contoh mudah untuk kita faham benda-benda macam ni tak, saya melencong jauh sikit, tak apalah, nak memahamkan kalam ni lah. Kalau kita baca sirah kisah manakib Al-Imam Hasan Al-Basri ataupun Habib Al-Ajami, dua orang ni merupakan tokoh ulama dan tokoh awliya peringkat awal dulu. Hasan Al-Basri ni dia sahabat, tapi sahabat kecil. Dia sahabat kecil, maksudnya dia kecil lagi, tapi dia dang dengan sahabat lah, dengan Nabi tak dang. Tapi dengar kata dia sahabat kecil, dengan arti dia dang tapi masa tu dia kecil lagi. Hak dia dang betulnya dengan sahabat, sebab tu panggil tabi'in. Jadi Hasan Al-Basri ni, dia dua-dua orang ni, Hasan Al-Basri dan Habib Al-Ajami, dua orang ni tokoh besar lah. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf tentang sejarah tokoh-tokoh tasawuf, nama dua orang ni memang tak lupa lah. Hampir keseluruhan kitab-kitab tasawuf
yang membahaskan, yang menceritakan tentang kisah tokoh-tokohnya itu, dua nama ni, Hasan Al-Basri dengan Habib Ajami, hampir-hampir ada dalam semua kitab. Kita tak tahu lah tokoh-tokoh dia, nak khabarnya soho tokoh ni. Tapi dua-dua tokoh ni sebelum menjadi orang soleh, kehidupan mereka tu taklah baik sangat. Maksudnya bukanlah daripada kecil lagi orang yang penuh dengan kesolehan dan kezuhudan, kewalian, tak juga. Dua-dua orang ni, Hasan Al-Basri ni zaman muda ni sedekah mewah, sedekah mata. Orang panggil di negara barat masa tu, orang kenal dia ni sebagai token mata, token barang-barang mata, kerana dia ni sedekah besar. Dan dia merupakan orang yang tak mudah lah dari segi kemewahan ni, gaya hidupnya, Hasan Al-Basri. Dan dia ada kisah-kisah dia, maksudnya dia jadi seorang yang soleh, dan dia anggap dikira sebagai sebahagian daripada aulia. Itu sejarah selepas daripada tu. Tapi mula-mula hidup dia tu tak gitu juga. Di kehidupan dia tu tak mudah juga zaman muda. Habib Ajami pun serupa juga. Dia ni litah darat. Dia we pinjam ke orang, nak berganda. Sehingga berlaku satu peristiwa yang menyedarkan dia lah. Akhir sekali berubah kehidupan dia jadi aulia. Jadi nak khabarnya, orang soleh ni, aulia ni tak semuanya orang juruh daripada awal, tak semuanya. Ada setengah je tu mula-mula je tu tak juruh mana lah. Tapi dengan hidayat Allah, siapa dia tahu, berubah serta-merta jadi orang soleh, jadi aulia lagi. Ini kisah dua orang ni. Jadi Habib Ajami ni dia menjadi murid kepada Hasan Al-Basri. Dia murid Hasan Al-Basri. Nak khabar Allah Ta'ala melayani kita ni menurut keyakinan. Ada satu riwayat ketika Hasan Al-Basri ni datang berziarah ke rumah Habib Al-Ajami ni, datang ke rumah murid dia ni ziarah. Jadi di rumah Habib Al-Ajami ni ada makanan, ada hidangan makanan, dan adab bertamu yang diajar oleh Islam, ikram ad-dhaif ini sebenarnya menghormati tamu kita ni, ada sebahagian daripada tuntutan Islam. Maksudnya kita sambut dia, kita beri makan minum dia, itu memang dituntut dalam Islam. Biarlah tak ada benda nak aitel pun aitel lah. Maksudnya, tapi menghormati tetamu tu dengan menjamu mereka ni, ini satu tuntutan. Jadi bila Habib Hasan Al-Basri ni pergi ke rumah Habib Ajami, maka Habib Ajami ni adalah makanan di rumah dia tu, dan dia sediakan itu untuk menghormati tetamu. Lebih-lebih lagi tu guru dia Hasan Al-Basri ni, waktu beri makanan. Tapi tengah-tengah gitu tiba-tiba mari peminta sedekah. Dalam masa tu mari peminta sedekah. Orang apa-apa ke dana, orang kelapa orang, peminta sedekah susah mari. Habib Ajami ni bila dia tengok peminta sedekah, yang ambil semula makan tu dia beri kepada peminta sedekah. Dia beri per habis. Hasan Al-Basri tegur dia, apa buat gini? Jadi Hasan Al-Basri nak ajar ke dia adab yang betul. Maksudnya, aku ni tetamumu, mu tinggallah makanan aku separuh, kemudian bagi peminta sedekah, muilah separuh ke dia tu. Jadi dua-dua boleh menolong orang yang tengah susah kepayahan tu, sebahagian dah menghormati tetamu pun jadi juga dua-dua. Tapi ni tak, dia ambil per habis, dia beri kepada peminta sedekah tu. Persoalannya, kenapa dia buat begitu? Kenapa dia buat begitu? Jadi ternyata Habib Ajami ni dia sedang mengalami satu zauq iman dia tu, dan Allah Ta'ala melayani menurut keyakinannya. Jadi dia kata, keyakinan yang diberikan Allah pada dia berdasarkan apa yang disebut dalam Al-Quran, bahawa apa-apa yang kamu belanjakan fi sabilillah tu, fahuwa yakhlufu, Allah Ta'ala akan ganti lagi, dia akan diganti. Apa-apa yang kamu infakkan fi sabilillah ni, dia akan diganti. Jadi dia dapat keyakinan tu. Jadi bila berlaku macam tu tak lama tak berapa lama selang daripada tu, tiba-tiba mari pula seorang ni yang memang tahu macam mana dia menazar ke apa ke, bawa makanan nak hadiah kepada Habib Ajami ni dengan jumlah makanan yang lebih lazat daripada hak dia beri tadi tu.
Kata dah. Mari dah kata. Mari dah. Itu maksud saya. Seseorang itu dilayang, dimuamalah oleh Allah menurut keyakinannya. Tapi benda-benda ni bukan boleh buat-buat ni. Ni secara auto berlaku. Jadi orang yang tepuh perjalanan ni, belajar ilmu ni, dia dapatlah alamat-alamat dan tanda dia ni. InsyaAllah dia akan faham dia ni. Tapi nak kabarnya, itulah antara yang dipahami oleh yang kita dapat fahami daripada apa yang disebut, iaitu ana inda zanni abdi bi. Aku menurut keyakinan hamba-Ku terhadap diriku. Ini menurut faham tafsiran ahli tasawuf lah. Jadi perkara-perkara seperti ini, keyakinan itu dan ini dan sebagainya itu, semua itu dianggap sesuatu yang lain dari Allah. Dan benda tu benda yang molek, bukan tak molek. Bagus kita dapat benda tu memang berarti kita telah diberi sesuatu yang baik oleh Allah. Cuma bila kita terikat hati dengan benda tu, bila kita berpaut hati dengan benda tu, jadi tak molek lalu. Dia akan menghalang kita daripada untuk lebih dekat kepada Allah. Sehingga di sini disebut oleh Syekh Ibn Atta' di sini bahawa sekiranya kita ada perasaan tu, itulah tanda kita ni tak betul-betul sapa kepada Allah. Yang mungkin kita rasa kita sapa, ataupun yang mungkin yang kita tahu kita sapa dah, tiba-tiba ada perasaan ni, Syekh Ibn Atta' nak khabar tu tanda mudah sapa molek. Mudah sapa. Tak sapa tu berarti bukan gagal, tapi tidak sampai kepada kemuncak dia tu. Bukan berarti kita ni gagal, tidak. Maksudnya di sini tak sapa betul lagi. Kalau pergi Kuala Terengganu kau, tak sapa bandar, mungkin sapa ke Pulau Kambing je. Gitu. Tak sapa bandar tu. Itu maksudnya. Kita ingat sapa bandar tu, rupa-rupanya duduk Pulau Kambing. Itu contoh mudah. Dan kerisauanmu kerana kehilangan sesuatu selain Allah. Tadi hak kita nak supaya tetap dengan kita, kekal. Atau juga kebimbangan kita, kerisauan kita, kerusingan kita kerana kehilangan sesuatu selain Allah itu sebagai bukti tidak adanya hubunganmu dengan Allah. Terjemahan ini kurang baik sikit, sepah tu lebih baik. Atau yang inilah yang lebih dekat dengan asalnya tu. Atau sebagai tanda belum sampai kepada Allah. Yang ni kita ada sikap rusing, susah, gelisah, kehilangan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang lain daripada Allah. Sama ada benda tu benda yang baik ke, tak baik ke, tak kisah. Kalau kehilangan benda yang tak baik, tu lebih-lebih lagi lah. Ni kadang-kadang benda yang baik, tapi kehilangan, lalu kita rusing, kita rasa gelisah, kita susah disebabkan kerana kehilangan benda tu. Kata Syekh Ibn Atta', tanda bahawa engkau masih belum sampai kepada Allah. Maksudnya hatimu tak betul-betul lagi mendekati atau apa yang diistilahkan sebagai sampai kepada Allah. Jadi dalam istilah tasawuf ni sudah disebut sebelum ni, dalam kalam hikmat sebelum ni, perkataan sapa tak sapa ni, orang-orang tua kita dulu selalu sebut, orang ni sapa, orang ni tak sapa. Dah sapa ke mana? Sapa ke mana? Jadi istilah sapa tak sapa ni, itu istilah tasawuf. Dan istilah ini bukanlah melibatkan tempat seperti yang kita faham. Bila sebut sapa kok, dalam otak kita ni tak lari daripada melibatkan jarak lah, jarak, tepat dan jarak. Tapi dalam ilmu tasawuf ni, istilah sapa tu tidak membabitkan perkara tu, tidak membabitkan tepat, tidak membabitkan jarak. Dia merupakan tingkatan. Maksudnya tingkatan yang paling dekat dikatakan sampai kepada Allah bila seseorang tu dia rasa senang dengan Allah saja. Dia rasa senang dengan Allah Ta'ala, rasa gembira dengan Allah, rasa yakin dengan Allah, rasa suka dengan Allah, rasa senang hati, gembira hati, yakin hati hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Itu tanda orang yang betul-betul sampai kepada Allah. Hatinya hanya bulat dengan Allah. Keyakinan dia, kegembiraan hatinya, ketenteraman hatinya, kecenderungan hatinya, pautan hatinya, tak lain dah, hanya kepada Allah. Dan sesiapa yang mendapat kurnia ni, itulah Tok Wali. Nak kabarnya, itulah Tok Wali.
Jadi jangan tengok benda-benda lain lah. Tok Wali tengok tu, ada tak perasaan tu. Kalau ada gitu, sah. Boleh cop. Memang Tok Wali. Tapi dah siapa dia? Orang boleh berasa gitu. Ilmunya mudah je, tapi kita tak mudah juga nak boleh benda gitu tu. Orang yang tenteram hati dengan Allah, gembira hatinya, senang hatinya, suka hatinya, tenteram hatinya, cukup hatinya dengan Allah Ta'ala, tidak yang lain. Apa-apa yang lain selain daripada Allah, ada ke tak ada ke, mari ke tak ke, tidak mengganggu dia. Itu tanda. Itulah wali. Kalau ada orang boleh berasa macam ni, sah, dia adalah wali Allah. Tapi kita nak tahu, nak kenal mana orang ada perasaan gini. Benda yang tidak mudah untuk kita kenal. Kita ni kadang-kadang ialah berlaku terbalik lah. Benda-benda yang kita suka ni, kita nak lah supaya kekal dengan kita. Dan kita akan rasa susah hati lah kalau benda tu hilang dari kita. Itu normal lah manusia ni. Tapi yang dikatakan orang yang sampai kepada Allah, dia tidak terpengaruh dengan benda tu. Boleh ke, tak boleh ke, mari ke, tak mari ke, dia tetap tenteram hatinya dengan Allah. Inilah yang diisyaratkan di dalam firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Itu ayatnya. Kesudahan segala perkara kepada Allah saja. Gembira hatinya dengan Allah. Jadi itulah yang dikatakan sampai kepada Allah. Jadi Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ni nak beritahu bahawa pertama sekali, bila ada sifat atau ciri pada kita ni nak supaya sesuatu yang lain dari Allah tu kekal dengan kita, atau kita rasa gelisah, runsing, kehilangan sesuatu yang lain dari Allah, kata Syekh Ibn Atta', tanda bahawa engkau belum benar-benar sempurna sampai kepada Allah. Itu dia. Jadi sini kalau orang nak dakwa mudah-mudah Tok Wali, takut tak berani ni. Jadi kalau orang mengaji ilmu ni, sebab tu kitab tasawuf ni setengah orang tu kadang-kadang tak berapa nak mengaji, kerana dia buka banyak rahsia. Jadi kita ni buat berani je, kita ni sebenarnya buat berani. Tak berani mana juga. Tapi oleh kerana kita fahamlah sikit-sikit tu, kita nak kongsilah dengan harapan mudah-mudahan sekalipun ini bukan keadaan kita, bukan ehwal kita, paling tidak kita faham ilmunya, kita faham tentang keilmuannya tu, dengan harapan mudah-mudahan satu hari dengan kurnia Allah dapatlah kita merasa kalau tidak sepenuh pun dapatlah sebahagian daripadanya. Itu tujuan kita mengaji. Baik, bertemunya manusia dengan Tuhan dan sampainya kepadanya, yakni sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan bertemu sampai ini istilah tasawuf lagi. Yang mana istilah ni tidak melibatkan elemen tempat dan juga jarak. Tak. Dia adalah istilah tasawuf, iaitu istilah hubungan hati manusia dengan Allah. Maka disitulah timbulnya yang disebut sebagai bertemu, liqa, ataupun sampai wusul. Perkataan-perkataan ni adalah menyatakan sejauh mana keteguhan dan kedalaman hubungan hati manusia dengan Allah dalam keyakinannya. Itu dia. Cuma bahasa yang dipakai itu seperti berjumpa, sapa. Jadi kalau orang bukan ahlinya, dia akan faham secara salah lah. Dah betul ilmu tasawuf ni. Jumpa dengan Tuhan, sapa ke Tuhan. Ni dah sapa mana? Sapa situ, ke sini, ke mana? Sebab tu setiap ilmu ni dia ada istilah dia. Setiap ilmu dia ada istilah dia sendiri, dan kita kena rujuk kepada ulama-ulama dalam bidang tu. Kalau tidak, kita akan beri tafsiran yang salah. Hari ni ramai doa lalu, orang berani doa lalu. Dia berani, dia tak faham molek, dia derah-derah menyalahkan. Alim ulama dalam bidang tu tak boleh pergi dengar, tak boleh pergi ngaji, tak boleh pergi muzakarah, kita tanya-tanya dulu. Tapi menurut akal dia, faham dia, yang dipaham tu seperti itu tu secara salah tu, lalu dia menyalahkan ilmu itu. Bahkan yang lebih menakutkan kita hari ini ni, ada keberanian orang kita ni mengkafirkan alim ulama. Itu dia. Ni keberanian, berani luar biasa ni.
Berani luar biasa alim ulama. Kalau itu melibatkan orang-orang ada tahu kala, tak apa juga, itu pun tak bagus dah. Tak kena dah tu. Sebab kita ni nak jatuh hukum ke orang ni, kita kena tanya maksud orang tu. Menurut dia, bukan menurut kita. Ni kita nilai orang menurut kita. Mana jadi? Kita nilai orang menurut faham kita. Aku rasa gini-gini, apa tak hukum? Mana boleh? Kita tanya tuan tu. Apa yang dimaksudkan? Apa yang dia nak orang ni? Kita hukumlah. Maka sebab itulah antara perkara yang kita kesal lah, tokoh alim ulama kita Syekh Daud Fatani dilabelkan sebagai penyebar ajaran sesat di Nusantara. Kerana antara sebabnya berkait dengan kitab dia tu Al-Manhalus Safi tu yang membahaskan tentang ilmu martabat 7. Kita tak pergi ngaji molek, tak faham molek ilmu tu, ikut saka-saka kita je. Lepas tu mula label benda ni sesat lah, itulah, inilah, menurut persepsi kita. Jadi kena tengoklah orang yang mendalami bidang tu. Jadi antara isu yang selalu dikaitkan, dan dulu saya pernah menghadiri satu seminar yang mana di salah satu universiti tempatan lah, yang mana pembentang tu dianggap sebagai pakar ajaran sesat. Pakar ajaran sesat. Jadi kebetulan dia menyesatkan ajaran-ajaran tasawuf yang dikaitkan dengan Ibn Arabi dan sebagainya kerana istilah dia, istilah tajalli ni lah, dia kata sesatnya ajaran ni kerana tajalli, Tuhan tu menjelma. Menurut faham dia kata Tuhan tu menjelma. Jadi seolahnya Tuhan tu tubik, nepek, nesuk, lepas tu tubik, menjelma tahu sajalah. Nesuk, nepek dia pun tubik, cokoh tubik. Tu dia. Ni faham gitu. Lalu dia menyalahkan ajaran tasawuf kerana berpegang konsep menjelma ni. Sehingga fahaman ini akhir sekali membawa kepada faham yang disebut sebagai hulul, ittihad. Tuhan tu masuk dalam diri makhluk, bersatu dengan diri makhluk. Ini perkara-perkara yang timbul daripada salah faham tadi lah. Jadi saya tanya sepatutnya, tak tanya banyak. Saya tanya, kalaulah tajalli itu satu benda yang salah, berarti ayat Al-Quran pun sesat lah. Sebab istilah ni ada dalam Al-Quran. Ulama tasawuf pun ambil benda ni dari Al-Quran. Jadi kalau kita terjemah tajalli dengan makna menjelma dan itu satu sesat, berarti ayat Quran pun sesat lah. Dia senyap dah jawab. Apa sudah? Kita nak tanya. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apabila Tuhan tu bertajalli di bukit Tursina tu, kisah Nabi Musa ni. Jadi tajalla tu, tajalli tu, kalau kita terjemah dengan makna menjelma, dan itu merupakan akidah yang salah. Bukan akidah kita, jenis menjelma ni tak ada. Dalam akidah Ahlussunnah tak ada jenis-jenis menjelma ni. Jadi kalau kita terjemah tajalli dengan makna menjelma, berarti ayat tu sesat lah. Jadi saya tidak mendapat jawapan. Sampai sudah tidak dijawab lah. Jadi ahli tasawuf yang gunakan istilah tu ambil dari Al-Quran, tapi dengan makna yang sahih lah, dengan makna kefahaman yang sahih. Dah kefahaman hak sahih dia tu kita tak mau dengar. Kita ikut akal kita ni, ikut fahaman kita ni. Bila ikut akal kita kok, maka berlakulah kesesatan dan kita tuduhlah orang tu sesat. Ni penyakit. Maka tak semena-mena Syekh Daud Fatani tersenarai sebagai pelopor ajaran sesat di Nusantara ni. Masya Allah. Baik, bertemunya manusia, saya nak jelaskan istilah tadi tu. Bertemunya manusia tu kalau bahasa tak panggil liqa Allah, disebut dalam Al-Quran. Man yarju liqa Allah, liqa, bertemu. Dan sampainya wusul, wasalan wusul istilah Arabnya, sampai kepada Allah ni. Inilah puncak harapan. Sebenarnya itulah tujuan daripada perjalanan ahli tasawuf.
Ahli tasawuf ni dalam ilmu mereka ni, amalan mereka, mereka beramal ibadah, mereka bermujahadah, beriadah, hak ujung sekali mereka nak sampai ke mana? Ni dia kata Syekh, iaitu nak sampai kepada apa yang disebut sebagai sampai kepada Allah. Apa maksud sampai kepada Allah? Yakni keyakinan yang bulat terhadapnya, sehingga hati manusia ni rasa tenteram dengannya, yakin hanya kepadanya, berpaut hanya kepadanya, senang hati hanya dengannya, gembira hati dengannya saja, dan tidak terpengaruh lagi dengan yang lain. Itu dia. Itu dia yang dikatakan sampai kepada Allah. Dan itulah kemuncaknya. Jadi apa yang ingin dicapai oleh ahli tasawuf ni, nak sampai hakikat tadi tu, iaitu hati manusia rasa mulia dengan Allah, rasa gembira dengan Allah, rasa berpaut hati hanya kepada Allah, rasa yakin kepadanya, tenteram dengannya, gembira hati dengannya, suka hati dengannya, tidak dengan yang lain lagi. Kau boleh tu, memang itulah intipati, itulah kemuncak yang dicapai di dalam tasawuf. Boleh tu cukup lah. Tak boleh menelan air pun, tak boleh jalan atas air pun, tak boleh terbang macam burung pun, tak apalah. Tak apalah. Hak tadi tu lebih penting. Hati merasa penuh keyakinan terhadap Allah, tenteram hati, gembira hati, berpaut hati hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau boleh hak tu, itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. Dan itulah tujuan orang mempelajari ilmu tasawuf. Jadi sebab itulah dalam dunia tasawuf ni dia ada ilmu dia, ada alim ulama dia. Jadi kalau kita tak mengaji molek, kadang-kadang kita terbabah tanpa kita sedar. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ni dalam nak menjelaskan lagi makna ni lah, kerana berlaku dalam, saya ingat dulu ada satu ketika dulu bermacam-macam ragam lah ahli masyarakat kita ni mengaji ilmu tasawuf ni. Ada hak tupu kepada nak cari Imam Mahdi lah. Sampai hari ni tak tubik-tubik lagi Imam Mahdi. Kawan ni mati lama dah. Kawan pasal orang seorang mati, pasal orang seorang mati, tak tubik-tubik lagi. Saya ingat saya pergi ke Mekah tahun tu. Tahun tu dijanjikan Imam Mahdi keluar tahun tu. Saya duduk Mekah tahun tu. Sampai orang balik dah, tak bunyi-bunyi lagi balik. Sampai balik kapur dah, balik senyap. Sampai hari ni tak ada senyap tak tahu kali. Dan bukan seorang, banyak Mahdi-Mahdi orang cari ni, banyak, ramai Mahdi. Ini berlaku banyak. Ada orang mengaji tasawuf menghala ke situ. Ada orang mengaji tasawuf dan tarekat ni duk hala kepada hal-hal yang aneh, yang pelik luar biasa. Masa tu kita ingat ilmu-ilmu hak tikang dok lu lah, itulah. Masa tu banyak juga, masa tu tasawuf dikembangkan dalam rupa macam tu. Ini semua benda-benda ni itu bukan perjalanan tasawuf. Sekalipun ada ciri-ciri dia, ada kaitan-kaitan dia, tapi itu bukan perjalanan murni tasawuf tu. Nanti huraian selanjutnya insya-Allah kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.